Ilmu dan amal adalah kembar, seiring. Tawaman bahasa Arab artinya kembar. Bahasa Arab tawaman kembar. Tawaman, ta waw alif hamzah di atas, mim alif nun, tawaman. Baik. Dalam agama kata para ulama, al-ilmu wal amalu tawaman. Ilmu dan amal dua saudara yang kembar. Al-Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أكرمنا بنور القرآن الكريم اللهم أكرمنا بنور القرآن الكريم اللهم أكرمنا بنور القرآن الكريم اللهم اهدنا سبل السلام اللهم ارزقنا الخير والأمن والصحة والعافية والعناية والبركة والرحمة والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan khabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal dengan amal yang salah, bagi mereka pahala yang besar. Al-Isra ayat ke-9. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan program Kulat Duha Masjid Al-Falah USG 9 Subang Jaya, walaupun sebagian besar kita ada bersama pagi ini dalam musafir yang jauh ya, ke negara Arab. Mudah-mudahan musafir mereka penuh dengan kerahmatan dan keberkatan, pergi dan pulang dengan selamat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang hadir pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan semua, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dapat jua kita mengambil sedikit ruang masa dalam kehidupan kita saat yang Allah beri ini untuk kita berada di masjid yang berkat ini
dan berada pula di Dewan Pengajian Ilmu dalam suasana kita harapkan kita semua dalam rahmat redha Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa jua kita dalam keadaan penuh keinsafan dalam kita mencari sesuatu yang boleh menyelamatkan kita di alam sana nanti, kerana hakikat keselamatan kita yang paling besar bukan saja kita berfikir bagaimana nak selamat di alam bumi, tetapi yang hakikatnya ialah keselamatan di alam akhirat nanti. Itu yang paling utama sekali. Benar, kita fikir bagaimana selamat alam bumi daripada bencana, musibah, kepayahan, kesusahan dan sebagainya, tapi hakikatnya perkara kita paling takut ialah kepayahan, kepayahan dan musibah yang paling besar ialah di hari akhirat nanti. Itu yang paling menakutkan kita. Kerana saya sering bawa contoh yang simple, yang mudah. Sekalipun kita hidup dalam kepayahan, kesusahan di alam bumi ini, kita masih ada tempat bergantung. Di kalangan saudara mara kita, rakan taulat, adik, anak pinak dan seumpamanya. Kita ada kepayahan, benar, tapi ada orang boleh tolong kita di bumi. Seorang abang dalam kesempitan, dalam bab harta, minta tolong adik-adik, boleh tolong sikit sebanyak. Seorang anak ada masalah dalam kehidupan di dunia, ibu ayah boleh tolong selesaikan, bantuan diberi. Seorang jiran dalam ujian yang menimpa kepadanya, jiran lain boleh bantu tolong dalam apa sajalah, sakit, demam, bahkan mungkin harta benda. Itu dunia, ada tempat kita bergantung. Tetapi di alam sana kita tidak boleh bergantung pada siapa lagi. Seorang ayah tidak boleh memanggil anak-anaknya, tolonglah ayah, selamatkan ayah di hari ini, ayah kesempitan, ayah dalam kepayahan. Tidak ada bantuan pada masa itu. Sekalipun kita merau, meratap manggil anak-anak kita sayangi. Demikian juga seorang anak dalam kepada alam mahsyar pun tidak boleh nak minta bantuan si ayahnya, si ibunya yang dicintai. Mak tolong saya, ibu tolong saya, mama tolong saya. Tak ada bantuan daripada orang kita sayangi. Seorang kawan tak boleh tolong saya sempit daripada mahsyar, tak ada. Maka ini satu di antara benda yang kita kena fikir. Bagaimana kita seharusnya mencari jalan segera untuk kita cukup kelengkapan bekalan di alam sana. Tak boleh minta bantuan orang dah. Yang penting kita bersiap siaga, siap sedia untuk kita tidak menerima bebanan di alam sana. Saya bagi contoh ini bukan apa, sebab ini satu yang real kita hadapi. Jadi sebab itulah maka kelengkapan kita untuk alam sana, inilah dia. Pengajian ilmu, buat amal ibadat, tunaikan hak-hak agama, buatlah benda Tuhan suruh, Tuhan perintah, sekalipun susah dan penat, kita tunaikan. Itu semua di antara perkara yang boleh memberi kita segala pintu rahmat kemuliaan di alam sana. Pendek kata, bahasa mudahnya, kita bahagia, kita tenang, kita gembira di alam sana sebab kita cukup amal kita, cukup bekalan kita. Tak perlu minta bantuan orang dah. Inilah perjalanan kita yang sebenarnya, yang jangan kita lalai, kita lupa. Saya sebut ini bukan apa, sebab dalam hal-hal kehidupan beragama ini, kita kena sentuh hal-hal yang demikian. Dalam hidup ini, puan-puan, tuan-tuan semua, kata Imam Al-Ghazali, manusia tidak akan betul penghidupannya kecuali dinasihati, diingatkan, diperingatkan dan dinasihati. Itulah jalan yang boleh membetulkan manusia. Kata Imam Al-Ghazali, kita boleh jadi betul sebab kita peringatkan. Tapi kalau manusia hidup kadang tidak diperingatkan, dinasihati, dia akan mengalami kecelakaan dan kepayahan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan betul pun, sebab dalam agama ini Islam datang untuk membimbing kita. Kita buka Al-Quranul Karim, kita akan jumpa ayat yang jelas kepada kita, peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat 55. Dalam surah Az-Zariyat ayat 55, Allah tegas kepada kita, wa dzakkir fa inna dzikra
tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat ayat 55. Surah Az-Zariyat ayat 55, Allah kata apa? Wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, bimbingan, ajakan, teguran. Kenapa? Ia amat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sifat agama macam tu. Al-Quran peringatan, memberi ingat kepada kita. Hadis-hadis Nabi peringatan, nasihat kepada kita. Ilmu-ilmu dalam Islam, tak kira ilmu apa, tafsir ke hadis, semua itu merupakan jalur-jalur nasihat kepada kita. Kita mengaji, kita belajar duk ceramah macam ni, lebih lagi lah peringatan. Jadi dalam agama ni hakikatnya ianya bersifat ingatan, peringatan, nasihat, bimbingan. Dan kata Allah Azza wa Jalla, ia memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kata Imam Ghazitullah Awan berjaya beruntung sebagai peringatkan. Namun begitu dalam hidup kita juga, kata para ulama, ada orang yang bersifat degil, sombong, angkuh. Dia kadang-kadang bukan angkuh dengan kata-kata, tapi sikapnya. Angkuh kata-kata ini, orang pun nampak aku hebat, aku kaya, kau siapa? Itu angkuh kata-kata. Tetapi ada orang angkuh dengan sikap. Dan kata ulama, ini angkuh yang paling jahat. Sekadar angkat suara dengan tinggi, aku ni orang hebat, engkau siapa? Aku ni kaya, engkau siapa? Orang nampak keangkuhannya. Tapi ada orang yang tak nampak keangkuhannya, sebab sifatnya tak nampak, tapi dia angkuh. Siapa orangnya? Kata para ulama, orang paling angkuh ialah orang yang tak cuba untuk mencari ilmu, belajar ilmu. Dia tak cari jalan untuk mendapat kefahaman agama. Dia paling angkuh sebenarnya. Dia tak nak belajar, tak nak mengaji, tak nak dengar ceramah, tak nak hadir ke program. Ini orang paling angkuh. Dia tunjuk secara kesombongan, secara sifat. Tak nak hadir, tak nak mari. Ruang ada, tak nak mari. Ini paling angkuh. Ini siapa yang kata ni? Abdullah Al-Mubarak, seorang tokoh besar bernama Syekh Al-Mubarak, seorang tokoh besar dalam bidang ilmu. Dia kata tidak ada satu keangkuhan yang paling besar dalam hidup beragama, orang yang tak nak mengaji, tak nak belajar. Kenapa? Sebab dia sombong dengan apa yang patut dia tahu. Dia patut dia tahu, ilmu dia kena belajar, tapi dia tak nak cari. Ini orang yang paling angkuh. Dan angkuhnya ini bukan dengan manusia, tapi angkuh dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benda-benda macam ni saya rasa, so kita ini dah masuk kuliah terakhir, belum cuti panjang ni, ya. Jadi kena bagi nasihat sikit lah. Kok tak jumpa dah tahun depan, mana tahu saya ada, puan yang tak adanya saya ada lagi. Aku macam itulah, ya. Atau sebaliknya, saya tak ada, puan-puan masih ada lagi. Wallahu a'lam. Tengoklah siapa dulu yang pergi. Moga-moga saya tak pergi lagi, ya. Puan-puan pergi dulu, tak ada masalah, ya. Baik. Berdoa tu cuma pengharapan sajalah. Mudah-mudahan temu lagi lah. Baik. Jadi ini di antara peringatan yang besar. Keangkuhan yang paling besar ialah orang tak nak belajar. Peluang ada, tak nak mengaji. Diangkuh dengan Allah, bukan dengan manusia. Saya sebut sentiasa bahasa saya lah. Sebab lama sampai hari ni pun sebut ulang balik. Saya kalau ceramah, ada 3 orang sebut ceramah. Katalah saya datang ceramah, keluar doa, 3 orang. AJK, 3 orang. Tak ada orang lain. Saya ceramah. Kalau dalam 1000 lagi ceramah, 3 orang ceramah. Sebagi saya, yang penting ialah bila Allah beri kita hidayah, kita sampai. Orang tak nak hidayah, tak ada apalah. Allah tak bagi hidayah kepada dia. Betullah saya sebut ini bukan apa. Ingatkan diri saya dan puan-puan semua, kita kena berlumba-lumba lah. Jangan tunjuk keangkuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betullah kalaulah program diadakan,
Orang 3 orang. Saya tak kata program itu program itu kecewa. Tak kecewa sebenarnya. Pengusaha program tak dianggap kecewa ataupun dianggap gagal. Walaupun 3 orang hadir, tak gagal. Sebab ada lagi 3 orang nak ngaji ceramah. Yang gagal tak nak hadir. Ruang ada dan nak mari. Betullah kata Abdullah Al-Mubarak, seangkuh-angkuh manusia ialah mereka yang tak belajar, tak cari ilmu, diangkuh bukan dengan manusia, diangkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diangkuh dengan Tuhan? Sebab yang mengajak pada ilmu siapa? Siapa yang mengajak pada ilmu ni puan-puan? Kak Salwa ke? Yang ada di luar negara sekarang? Masjid Al-Falah ke? Tidak. Mengajak pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengajak ilmu. Dalam Quran Allah kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Az-Zumar ayat 11. Allah mengangkat kedudukan orang berilmu kalangan kamu. Jadi yang mengaji pada ilmu Allah Azza wa Jalla. Mari mengaji, mari belajar. Ilmu ada. Carilah ilmu di mana-mana pun. Kemudian bukan Allah saja ajak, siapa ajak lagi? Daripada Allah siapa ajak ilmu? Nabi kita Muhammad lah. Daripada Allah mengajak ilmu pada ilmu Nabi kita Muhammad. Nabi ajar kita begitu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mengaji ilmu wajib bagi orang Islam, laki perempuan. Nabi yang kata begitu. Maka yang mengajak ilmu Allah dan Nabi. Bukan Tok Bilal masjid, bukan ustaz yang berceramah hari-hari, bukan. Bukan surau yang tak. Yang mengajak berilmu adalah Allah dan Nabi. Terang-terang dalam Quran hadis Nabi. Cuma masjid sediakan lokasi tempat. Ustaz datang baca kitab dan beri syarahan apa yang dia faham daripada bidang ilmu dia. Itu wasilah namanya. Menjadi asasnya adalah Allah sendiri yang menitahkan kena cari ilmu. Jangan jahil. Nabi minta. Nabi ajar cari ilmu, jangan jahil. Wasilah kita dengan masjid yang ada. Datanglah surau yang ada. Dewan yang lengkap. Penceramah pun datang tiba. Maka di sini perkara ini kita kena ingatkan balik. Ustaz nak merepek kali ini ni. Bukan merepek ni. Tugas saya ingatkan diri sendiri. Jangan kata nak ingatkan tuan-tuan. Saya cakap untuk diri sendiri. Sebab saya tahu di mana kelemahan saya, kekurangan saya, kelemahan saya tahu. Maka saya nak cuba betulkan balik mana yang lemah diperkemaskan, mana yang dah kuat diperkasakan lagi, mana yang tak elok diperelokkan. Itulah kekuatan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, kesempatan pada hari ini, sebab ini kuliah terakhir belum kita bercerita panjang ni. Yang keduanya ialah dalam bab ilmu dan amal. Dalam bab ilmu ini ada satu lagi perkara yang kita jangan lupai sama sekali, iaitu beramal. Al-ilmu wal-amal tau'aman. Kata para ulama, al-ilmu wal-amalu tau'aman. Ilmu dan amal adalah kembar, seiring. Tau'aman bahasa Arab artinya kembar. Bahasa Arab tau'aman kembar. Tau'aman, ta waw alif hamzah di atas, mim alif nun. Tau'aman. Baik. Dalam agama kata para ulama, al-ilmu wal-amalu tau'aman. Ilmu dan amal dua saudara yang kembar. Kita faham kembar, faham tak? Bila kembar ni maknanya lebih kurang jasad yang satu lah. Perangai yang satu, muka yang sama, watak yang satu. Kembar macam tu lah. Kembar A demam, B pun demam sama. Kembar A sakit, yang B pun sakit, tumpang sakit. Darah mereka darah yang begitu sama, watak sama. Jadi nak cerita dalam agama ni, ilmu dan amal adalah kembar. Ilmu tak akan dianggap mulia dan baik kalau tak ada amalan. Amal tak sempurna kalau tak ada ilmu. Ilmu tak akan jadi baik dan sempurna kalau tak ada amal. Mengaji saja, buat tidak, ilmu tak akan hidup, mati. Kemudian amal kita buat, ilmu tak ada, rosak. Semayang, orang kata tunggil tangga,
Maknanya, semua sembahyang. Angkat takbir, tapi ilmu tak ada. Maka boleh jadi solat itu batal. Cara angkat takbir tak kena, duduk tak kena, apa tak kena. Sebab apa? Tak mengaji. Bagi ke Mekah, buat umrah, amal cantik dah. Tak ada kursus pun masuk. Tak masuk pun kursus ibadat umrah. Daripada ibadat tu mungkin terbatal. Syarat haram tak kena, niat pun entah di mana, miqat tak tahu, cara nak tawaf Kaabah tak buat cara betul. Akhirnya amal tu terbatas, sebab ilmu tak ada. Jadi kedua-dua itu lengkap melengkapi. Dan inilah di antara peranan kita. Puan-puan semua duk mengaji di kuliah duha ni berapa lama dah? Dah bertahun-tahun yang konsisten berlama. Masya Allah, ilmu kita terima, tercatat, tertulis, termaktub dalam buku masing-masing. Dan buku tu saya ingat buku yang berapa? Yang ke-8 ke-7 dah tahu. Ya? Bukan pertama 2 dah, ke-8 ke-7 dah. Di mana amal kita? Betullah kita nak ilmu, kita belajar, amalanlah yang mendasari. Satulah kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, innamal ilmu ra'sul amali. Ilmu adalah kepala kepada semua amalan. Antara dua-duanya, mana lebih pertama? Saya kena sebut ini. Mana lebih pertama dahulu, mesti ilmu, baru amal. Sebab kalau ilmu ada, amalan dilakukan sempurna. Sebab amal tak akan, kalau ilmu tidak. Sebab tu ilmu ni kena cari. Bila ilmu kita ada, kita beramal. Jadi kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, innamal ilmu ra'sul amali. Ilmu adalah kepala kepada amalan kita. Baik. Jadi isunya sekarang yang saya sentuh yang kedua ini ialah ilmu mesti diamali. Kita kena semak balik puan-puan. Kita belajar ilmu macam-macam, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh kita belajar. Ilmu sirah macam kita belajar. Di sini pentah ini saya ingat semua bidang ada. Sirah sama Ustaz Zamri Zainal Abidin. Tafsir, sahabat saya Ustaz Tony Nizam. Saya perhati juga, saya ikuti. Maksudnya dalam bidang ilmu pelbagai, di mana amal kita. Bagi kita nak sekarang proses hidup kita ialah mesti dengan amalan. Bagaimana kita nak go through dengan amalan, kita nak terus amalan ini. Di sini saya nak bawa kepada puan-puan satu ingatan yang menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tajuk ringkasnya ni sebagai satu sumbangan ilmu. Macam mana kita nak beramal? Kaifa na'malu? Macam mana kita nak beramal? Dalam hal ini saya ringkaslah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, kitab beliau tajuk Al-Fawaid, beliau sebut dengan bahasa ringkas tapi padat. Ringkas padat. Dia kata yang pertama sekali ialah macam mana kita nak beramal. Yang pertama, kita mesti ada suatu kesungguhan. Al-mujahadah. Dia nak beramal mesti bermula dengan kesungguhan. Nak tu ada. Ada kemahuan. Mesti bermula dengan al-mujahadah. Kalau tak ada mujahadah, kesungguhan, tak ada amal. Puan-puan datang ke surau pula, ke Masjid Al-Falah sekarang ni, untuk beramalkan ilmu. Di mana kekuatan bermula? Kesungguhan. Dalam hati tertanam keinginan, dalam jiwa tertanam kemahuan. Aku nak pergi Masjid Al-Falah 9:30, 10 pagi ni sampai. Sebab ada dengan ceramah, kupasan kitab, kupasan tentang macam-macam. Kita beramal sampai ke surau atas ke masjid atas nama berilmu. Sebab apa? Kesungguhan. Kalau tak ada kesungguhan dalam hati, tak akan berlaku apa-apa dalam keadaan amal kita. Kita tak akan bangun awal pagi jam 4-5 pagi belum subuh untuk beramal nama tahajud kalau tak ada kesungguhan. Jadi kalau kita jam 12 dah tanam dalam ingatan dari kehidupan kita, aku nak bangun tahajud pukul 4:30-5 pagi nanti. Letih penat aku nak bangun tahajud, nak beribadat, nak berzikir, bertasbih, bertahmid, berdoa merintih.
solat sunat 2 rakaat, kemudian sambung solat subuh. Kita mula dengan mujahadah kesungguhan. Tapi kalau tak ada kesungguhan, tak terbangun kita. Padahal pukul 4 pagi bangun, tapi bangun ke toilet sajalah. Qada hajat, buang air, tidur balik. Ni tengok jam dah 4 suku ni, 4.30 dah. Tapi sekadar qada hajat, toilet, buang air kecil contohnya, biasa tak kira, tidur balik. Sebab tak ada kesungguhan. Tapi kalau ada kesungguhan, bangun 4.30 pagi, kita tidur dah. Aku nak menghadap Allah dengan solat sunat tahajud dengan tasbih. Nampak? Mesti bermula dengan mujahadah. Ini antara benda penting, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Amalan kita bermula dengan al-mujahadah. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Ankabut ayat 69. Dalam surah Al-Ankabut 69 Allah kata apa? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang yang bersungguh-sungguh, gigih, berusaha untuk buat benda yang baik, Allah akan beri jalan kepadanya. Allah akan tunjuk jalan. Maksud Allah akan buka lorong-lorong kepada kebaikan itu. Yang dia nak buat apa? Nak bangun tahajud ke 4.30. Allah akan beri lorong kepadanya. Dia ada usaha. Nak datang mengaji dengan ceramah pukul 9.30. Allah akan beri lorong kepadanya. Sampailah dia kesuar ke masjid berjemaah untuk datang. Contohnya. Lalu Allah berjanji kepada kita, wa innallaha lama'al muhsinin, kerana Allah bersama orang baik-baik. Allah tak akan tinggal orang baik-baik itu, puan-puan. Allah tidak akan tinggal orang-orang yang baik, yang hati mulia, niat betul nak cakap kebaikan. Allah tak tinggal kita. Allah akan pandu kita. Hidayah sampai rezeki, macam-macam dapat. Sebab tu orang yang dalam keadaan cuba cari kebaikan, jangan bimbanglah. Allah pandu dia dengan hidayah macam-macam. Allah bersama orang baik. Sebab itulah yang pertama, mesti mujahadah. Usaha. Kesungguhan. Biar ada kesungguhan. Ini orang nak beramal. Yang keduanya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, macam mana kita beramal? Kita beramal, pertama, mesti dimula dengan kesungguhan, itu jelas. Yang keduanya ialah kita istiqamahkan, walaupun amal itu amal yang sedikit. Ini antara kita beramal. Istiqamahkan amal kita walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi kita istiqamahkannya berterusan. Ini cara kita. Yang ini kadang-kadang bukan mudah, puan-puan, bukan mudah ni. Istiqamah ni satu benda yang berat untuk kita letak dalam kehidupan kita. Istiqamah mengaji ilmu, istiqamah sembahyang duha, istiqamah sembahyang tahajud, istiqamah derma sedekah. Ia bukan mudah. Tetapi orang yang boleh istiqamah walaupun sikit, ini orang yang dianggap berjaya dalam amalan. Saya sebut ini bukan apa, sebab dalam kita beramal, kita kena lihat daripada satu sudut yang lain. Kita punya kadang-kadang kemampuan kita terbatas. Masa kita terbatas. Kerana hidup kita ni kadang-kadang bukanlah orang kata tenang selama-lamanya. Ada di sana ujian, dari sudut kepayahan, dari cabaran, kesibukan macam-macam manusia. Macam-macam kita ni. Tetapi orang yang beramal secara istiqamah, walaupun sikit, inilah orang berjaya. Dia baca Quran bukanlah sampai 2 surah sehari. Dia baca 1 surah je. Tapi tiap-tiap hari. Dia tak baca Quran sampai 2 juzuk, dia baca 2 juzuk, alhamdulillah lah. Tapi tak baca 2 juzuk pun, sebab apa? Faktor adalah faktor masa, waktu, kesibukan. Tapi dia tak tinggal Al-Quran walaupun 1 surah. Contohnya, jadi ini di antara kekuatan kita. Beramallah kita. Kita kena darikan dalam hidup kita. Dalam dari hidup kita ini, ada paling tidak 7 ataupun 8 amalan yang kalau boleh darikan secara harian. Istiqamah kita. 7 atau 8. Mungkin 8 ke 7, tengok kadang. Saya nak ulang satu ini. Ini antara catatan saya ni. Saya buat catatan depan saya, tuan-tuan ni. Amalan-amalan yang kita kena istiqamahkan. Setiap hari. Mungkin 10-11, lebih baik, banyaklah. Tapi paling 7 atau 8. Setiap hari. Sikit pun tak apa. Yang pertama, antara ialah bangun awal pagi.
pertama sekali, bangun awal pagi. At-tabkir, bangun awal pagi. Maksudnya bangun belum subuh lah. Itu antara amal dari mukmin. Dia tak boleh, tidak mesti rekod dalam dirinya, aku nak bangun awal pagi sebab ini amalan yang Nabi ajar. Sebab Nabi pernah berdoa kepada Allah dan Nabi punya doa tak akan mati sampai kiamat. Doa itu sampai kiamat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku bangun awal pagi. Maksudnya, amalan bangun awal pagi dari orang beriman, yang beramal. Ini yang pertama. Dah bangun awal pagi, saya tak sebutlah pada puan apa amalannya. Takkan awal pagi tu bangun cari selma. Tu nak pergi ke kedai ke pejabat. Fahamlah awal kita bangun pasti amal nanti dengan solat tahajudnya, tasbih itu kita faham cara mudah. Saya sebut ini secara kasar. Yang pertama dari mukmin yang dia kena jaga ialah pertama awal pagi bangun. Sebab rezeki awal pagi berkat. Rezeki awal pagi penuh keberkatan. Usia berkat, hidup berkat. Amalkan awal pagi. Berbeza orang bangun lewat, hilang keberkatan. Dah bangun pukul 7.30, sebab subuh pun tak ikut sunnah dah. Subuh 5.52. 7.30 pagi, mana sunnahnya? Mungkinlah qada, tetapi itu bukan sunnah Nabi. Itu sunnah dia lah tu. Sunnah sendiri. Yang pertama dari kita ialah awal pagi. Letih, penat, dalam keadaan baru di 2 jam sekalipun, rekodkan. Aku nak ikut sunnah Nabi. Nabi ajar umatnya bangun awal pagi. Dah bangun awal pagi, faham saya lah apa ibadatnya. Beribadah dengan tahajud macam-macam. Itu saya tak sebut. Yang kedua dari kita, yang kedua tuan-tuan ialah kita kena pastikan kita mesti bersama Al-Quran walaupun sesaat sedikit. Ini dari kita yang kedua. Pastikan kita bersama Al-Quran walaupun sesaat atau sedikit. Saya sebutkan tadi lah. Tak boleh baca 2 surah, 1 surah. Kesempatan diambil. Tak boleh surah yang ayat sampai 70 ayat. Cari ayat yang 30. Surah Al-Mulk contohnya. Tak boleh baca surah 30 ayat. Cari surah 10 ayat. Tak boleh juga sibuk cari yang ayatnya 3 ayat. Wal asri. Baca wal asri. Tak sebab juga 3 ayat. Baca 1 ayat. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wat zaitun. Cukup. Terlampau lah tu namanya. Tak cukup juga waktu. Baik mati tak kata apa lagi. Tak menasabah langsung. Jadi maksudnya ialah yang kedua, bermula dengan Al-Quran, jangan ketinggalkan. Rekodkan dalam diri kita. Awal pagi, khasnya awal pagi. Tak boleh awal pagi, cari lepas. Tapi dalam diri kita, Al-Quran jangan tinggalkan. Itu yang kedua. Ini amal-amalan secara kasar ni. Saya sebut 7-8 ni sebagai kasar dari mukmin. Ini dalam kata-kata daripada Imam Qayyim ni. Dia sebut tadi apa yang kedua tadi? Kita mesti beramal secara konsisten, secara istiqamah walaupun sikit. Yang ketiga dari mukmin ialah dia sentiasa banyakkan selawat salam atas Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang terbuka, yang tak perlu kita letakkan pada masa tertentu. Tak tunggu lepas asar baru nak zikir, baru nak selawat. Tak tunggu belum zuhur, dah bila-bila masa. Dari kita dalam keadaan dengan selawat ini sentiasa. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas solat, belum solat, tengah hari, dini hari, senja, malam. Jadi ketika kita macam tu, amalan itu nampak remeh tapi besar harga kepada kita perempuan. Nampak macam biasa? Tidak. Sebab selawat salam itu sebenarnya mengukuh hubungan cinta sayang dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengukuh hubungan cinta sayang kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita Nabi ni kata Al-Imam Al-Ghazali terikat dengan selawat. Hubungan Nabi terikat dengan selawat. Maka kita bila selawat, maka kita sedang ikat hubungan cinta dengan Nabi, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, ikatan cinta berlaku. Allah SWT ikatan kasih berlaku dengan Nabi. Sebab dengan Nabi tak ada kalimah lebih besar melainkan selawat je. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allah sebut dalam Al-Quran. Allah perintah dalam satu ayat dalam Al-Quran kata apa? Wahai orang beriman, selawatlah atas Nabi dengan sebaik-baiknya. Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah atas Nabi dengan sebaik-baik selawat. Maksudnya, selawat yang sempurna dan sebanyak-banyaknya lah. Ini ayat Quran kan? Ayat Quran tu, surah apa tak tahu, saya tak ingat. Al-Ahzab ke apa. Tapi Quran. Baik. Itu yang ketiga. Amalan kita tak tinggal selawat. Yang keempat, antara amalan utama dari utama kita ni, secara kasar tuan-tuan ya. Yang keempat ialah kita dalam hidup beramal beribadat, kita sentiasa menjadi orang yang pemurah dengan nikmat yang Tuhan beri. Maksudnya apa? Suka infak dan suka menyumbang. Dari kita suka menyumbang, menginfak atas nama nikmat Tuhan beri. Diri orang beriman juga ni. Amalan sedekah bukan soal banyak sikit, tapi penuh ketulusan, keikhlasan. Ruang kita ada. Infak di sana di sini, tabung-tabung ni. Yang penting saya buka secara mudahnya, tunaikan hak itu. Infak. Kerana dalam konteks agama, bila orang tu berinfak, dia adalah hamba yang syukur kepada rezeki Allah yang punya. Dia tak kedekut dengan apa yang Allah beri padanya. Dia tahu jalan untuk pulangkan balik hak rezeki Allah kepada orang lain. Mungkin anak yatim, fakir miskin, tabung masjid surau contohnya. Infaklah. Jadi keempat kita. Mesti ada dalam diri kita. Kita kena berinfak, menyumbang. Tak banyak pun tak apa, tetapi konsisten. Baik, ini ada Quran banyaklah, saya tak sebutlah tentang hal infak ini. Kerana Allah sebut, dia yang yabsutur rizqa liman yasha, Allah yang beri rezeki. Kamu jangan bohonglah. Kita ni tuan-tuan kerja macam mana, teruk penat. Kalau tak redha dengan rezeki, dapat ke? Tak bercakaplah. Kalau dapat pun tak berapa nak berkat. Ada orang kerja malam, siang, pagi, petang, pendek kata pendapatan tu memang banyaklah. Tapi nampak-nampak tak berkat. Rezeki nampak macam keluar mudah-mudah saja, hidup tak tenang. Sebab apa tu? So Allah tarik pintu keberkatan. Dia beri, dia tarik melalui pelbagai cara. Tetapi ada orang yang rezeki tak banyak tapi berkat. Sebab apa? Dia tahu apa Allah beri, dia menyumbang kepada kebaikan. Dermanya tak pernah putus kepada kebaikan tu ni, akhirnya dapat keberkatan. Sebab kita jangan sombong. Ada orang, dia berpandangan, kalau dia usaha bekerja, hak dia lah. Tidak sebenarnya. Anda bekerja atas nama anugerah rezeki Allah. Jangan fikir soal kamu kerja, boleh bangun duduk tu, siapa beri? Buat kerja dengan bangun duduk berjalan, itu tanda rezeki Allah kepada kamu. Maka pendapatan kamu itu hak Allah sebenarnya. Bukan Allah minta kepada dia, kena baik kat dia, bukan. Kita keluarkan sikit untuk membantu orang lain, bahkan tujuan-tujuan yang baiklah. Derma ni dalam keadaan banyaklah perspeknya. Derma masjid, derma tabung surau, derma anak yatim, macam-macam. Yang penting, sumbanglah. Ini dari yang keberapa ni? Yang keempat. Dalam diri orang mukmin. Infak kena ada. Tak boleh bagi sikit, banyak pun tak apa, tak ada masalah. Bukan sekata sikit tu banyak tu, sampai tahap kita kata sikit pun tak apa. Maksudnya, banyak bagi banyak, sikit bagi sikit, penting ikhlas. Itu yang utama. Yang keempat. Dari mukmin yang kelima, yang kena ada dalam harian hidup kita, ialah kita nak beramal ni, kita kena sentiasa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, merintih keampunan. Ini dari mukmin. Jangan tak ada masa untuk mohon ampun. Ustaz, saya tak dosa lagi, Ustaz, saya bersih hari ni. Hebat dia, bersih dia hari ni. Walaupun anda bersih macam mana pun, sifat mohon ampun sifat seorang mukmin. Nabi sendiri SAW berkata apa? Wallahi la astaghfirullah akthar min 70 marratan fil yaumi. Nabi kata, aku sendiri minta ampun tiap hari 70 kali lebih. Nabi siapa Nabi tu? Dosa tak ada langsung dah Nabi ni. Tapi Nabi beristighfar 70 kali sehari semalam. Bahkan lebih, ada kata hadis 100 kali. Kalau Nabi insaf begitu cantik, sempurna, lengkap, beristighfar, kita lebih aula
untuk jadikan kita punya dari utama kita yang kelima itu apa dia? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita rasa kita macam ni tak dosa, betul. Mungkin ada orang kata macam tu. Dia duduk kat rumah, tak temu orang, tak caci maki orang. Duduk kat rumah, duha selesai, buku dibaca, Quran dibaca. Dia kalau tak keluar rumah, kena pula PKP contohnya. Ya, duduk kat rumah saja. Mungkin dosa tak ada hari itu. Tetapi, sekalipun dia rasa tak berdosa, tetap seorang mukmin itu akan minta ampun pada Allah sekalipun tak dirasa dia. Apalagi kalau kita ni ada dosa kita buat, besar ke kecil, kita mohon ampun. Itu dari kelima kita. Ini amalan-amalan penting kita ni, puan-puan. Yang kelimanya, ampun kita rintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, dalam diri mukmin ialah dia sentiasa menjaga waktu solatnya. Al-hifaz ala awqatis salawat. Maksudnya dia menjaga waktu solatnya. Atau orang beriman dalam amalan hariannya, dia tak boleh mengambil sikap mudah tentang waktu solat daripada subuh jamnya, zuhur pada jamnya, asar pada waktunya, maghrib isyak pada jamnya. Segera. Dari mukmin. Dari mukmin yang keenam ini adalah dari yang utama sekali sepanjang hidup kita seharian. Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali, seorang mukmin terikat waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jam solat itu jam kita diikat untuk menghadap siapa? Allah. Jam subuhnya, jam zuhur sampai jam isyaknya. Kembali subuh balik. Mesti jaga waktu solat kita. Ini yang keenam. Sebab kita tidak boleh mengambil sikap mudah. Sekalipun kita dalam perjalanan, musafir, sejauh mana kita pergi, jam solat mesti diambil perkiraan utama. Sekalipun kita berjalan jauh. Kalau orang jalan jauh, kira solat berdasar kepada waktu dia nak solat. Sama ada jamak, takhir atau takdim. Jaga juga. Kami nak mula berjalan sekarang ni, flight sekian-sekian ke lokasi sekian-sekian. Jauh daripada negara. Kita kena hitung jam asar di mana nak solatnya. Jalan nanti agak tak sampai lokasi, tapi di mana waktu maghrib isyaknya. Itu orang mukmin. Dia hitung tu. Kerana dia tahu kewajipan dengan Allah tak pernah putus. Walaupun dia di mana berada. Sekarang di atas kapal terbang. Apalagi di bawah ini, di jalanan kita, di darat. Kita bergerak ke sana sini, lokasi pun tak jauh mana, 100 km saja. Utamakanlah jam solatnya jam berapa. Bergerak pada rumah jam 8 pagi. 10 pagi katalah, 10 pagi. Nak menghala ke utara sampai ke Mesri Perlis dengan jam pula. Kena kira. Agak jam 1 nanti, boleh tak berhenti di R&R sekian-sekian, Gua Tempurung contohnya. Nak sembahyang zuhur, jamak takdim dengan asar. Ataupun yang awal, nak takhir asar dengan zuhur, nun sampai di Basri contohnya. Itu orang mukmin. Dia punya perancangan itu masuk dalam perancangan solatnya di mana, bila masanya. Nampak tuan-tuan? Ini dari keenam kita. Jangan kata ini benda yang simple. Saya tegur. Banyak pihak saya tegur. Dalam kita bermusafir khasnya, antara keutamaan kita yang paling utama ialah, dari utama kita ialah solat di mana dan bentuk solat apa kita nak buat. Rancang awal. Ini musafir ni aku nak sembahyang jamak takdim. Dalam musafir tempohnya. Nak jamak takhir. Di mana? Dia bukan fikir bermula perjalanan, agaknya lunch kat mana hari ni. Kemudian nak berhenti makan kat mana. Tuan-tuan, utamakanlah fikiran kita nak beribadat di jalan di mana lokasinya. Walaupun kita lapar macam mana pun, fikir ibadat pada Allah. Soal makan, makanlah, tak ada masalah. Sebab ramai orang tak fikir macam tu. Dia fikir dengan anak isteri, bang, agak berhenti kat mana kita makan. Langsung tak sentuh, bang, kita berhenti solat zuhur, jamak takdim di sekian-sekian lokasi. Dan kita mula pukul 11, sekarang pukul 1 kita berhenti. Nak berjemaah. Contohnya, ini antara kekurangan berlaku pada kita. Minta maaf sebut macam ni. Itu yang keenam. Yang ketujuh terakhirlah.
7 sampai 7 saja. Yang ketujuh, dari utama kita puan-puan dalam hidup kita ialah, di samping kita ketujuh, keenam kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita di yang ketujuh, yang keenam sebut kita kena jaga waktu solat. Yang ketujuhnya ialah kita dalam hidup beragama, beramal, kita nak kena sentiasa, apa agak yang ketujuh ni? Siapa boleh tambah satu tujuh ni? Saya ada catat pada saya ni. Dah minta ampun, harian dah ada. Kemudian selawat, solat kena jaga. Ya. Yang ketujuhnya, dalam diary utama sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dia sentiasa berdoa kebaikan untuk dirinya, ibu bapanya, dan pada umat Islam seluruhnya. Dari utama kita juga dalam hidup kita puan-puan, sebagai orang jaga ibadat, jaga amal, kita sentiasa doa kepada Allah buat diri kita, bapa kita, dan orang Islam keseluruhannya. Saya sebut ini sebab apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lengkapnya seorang mukmin dalam beramal, dia sentiasa melihat kepada dirinya dan kepada orang lain, termasuklah ibu bapa dan keluarganya. Sebab kita dalam diri kita, puan-puan, jangan lupa, jangan lalai seharian kita dalam kita beriman, beramal, mohon keampunan kepada kita, doa, keselamatan, kerahmatan, kemuliaan, termasuklah kepada ibu bapa kita. Ini dari utama kita. Saya sebut ini sebab kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana ramainya orang-orang yang lupa, lalai untuk berdoa kepada orang lain, apalagi doa kepada ibu ayah kita. Kita boleh tanya di kita semua, kalau dari yang tidak ada, berapa kali kita doa kepada mak ayah kita seharian? Lupa kadang-kadang. Kita minta pada Allah rahmat macam mana, tapi kita lupa kepada mak ayah kita. Kalau mak ayah telah mati khasnya, hatta masih hidup. Yang hidup kita minta keselamatan, kehidupan yang sejahtera. Yang dah mati itu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Berapa ramai kita. Jadi kita lupa nak doa hari-hari, tuan-tuan. Lupa. Tapi kalau ini ada dalam dari harian kita, 7 tadi, yang ketujuhnya ialah kita tak lalai belah pagi. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ayah kita, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ibu kita, jam zuhur pun sama, Allah maghfir lahum warhamhum. Jam asar pun sama, kita selitkan doa kita yang panjang, sedikit ungkapannya, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afu anhu. Maghrib pun sama, bukan saja mak ayah kita, untuk orang Islam keseluruhan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ini hadis Nabi. Jadi yang ketujuh ni, dari kita dalam kita beramal, melengkapkan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah yang penuh dengan kerahmatan, keberkatan, kebaikan, keselamatan, ialah yang ketujuh, kita berdoa buat diri kita, bapa kita, dan umat Islam. Ini 7 perkara asas utama. Saya kata tadi, mungkin 8, 10, 11 banyak lagi. Tolong semak balik. Kalau ada ketujuh tadi dalam kehidupan hari kita, seharian kita, alhamdulillah, fabihi wa ni'matun. Itu satu nikmat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik puan-puan, saya tak kata 7 segala-galanya, tapi ia sekadar kerangka asas. Kalau ada dalam diri hidup kita, itulah amal kita. Kita ada ilmu dan kita beramal. Sebab semua itu ilmu. Kita belajar ilmu tentang keampunan, ilmu tentang selawat, macam-macam. Sekarang kita amal dalam bentuk dari harian kita. Barulah ilmu kita ada, amal kita sempurna. Ilmu kita belajar, amal kita lengkapkan. Amal kita lakukan, ilmu kita belajar. Barulah sempurna antara ilmu dan amal. Jadi orang yang berilmu dan beramal, maka dia telah melengkapkan sebuah kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Kerana ilmu dan amal kembar yang tidak boleh berpisah sama sekali. Kalau terpisah ilmu dan amal terpisah dan berpisah, maka itu merupakan satu jinayah dalam agama. Kenapa? Sebab ilmu tidak boleh bersendirian,
dan amal tidak boleh keseorangan. Ilmu mesti bersama dengan amal, dan amal mesti bersama dengan ilmu. Di mana kita, insya-Allah kita orang berilmu dan orang yang beramal. Saya sentuh ini bukan apa ni, sebab hari ini saya sengaja nak bawa cerita ini sebab ini merupakan pengajian terakhir kita, belum kita bercuti. Ambil kesempatan, kita nak kita sentuh muhasabah, tenung, renung, semak diri masing-masing. Baik, itu yang kedua pada pagi ini. Yang ketiga terakhir, masa terbatas kita 5 minit lagi, kita nak berhenti. Yang ketiga terakhir, yang terakhir ketiga ni, tuan-tuan, puan-puan, ialah kita dengan soal kehidupan ini, antara suatu sendi yang utama ialah kita kena hidupkan suasana hormat, menghormati, sayang, menyayangi. Dalam agama tak boleh hidup suasana berpisah kasih, berpecah kasih. Maksud dalam yang masa lain, tak boleh hidup suasana bermusuhan, berbalah, bertengkar. Tidak boleh. Dalam Islam diajar kita supaya pegang ayat suci Al-Quran. Apa yang kata Allah SWT? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin adalah orang yang ada hubungan saudara. Saudara seagama, seakidah. Bukan sekadar seketurunan, sebangsa, seagama, seakidah. Ini prospek utama kita. Saya sebut ini bukan apa. Kita tidak nak dalam dunia kita, kehidupan kita secara bermasyarakat, berkeluarga sekalipun, ada titik perpecahan. Di mana datang perpecahan? Sumbernya datang pada mana? Dengki, dendam, kata mengata, caci mencaci, ataupun tuduh menuduh dan sebagainya. Dalam Islam ini akhlak yang terkutuk. Dalam Islam ini amal yang terkutuk. Islam tidak pernah izinkan kita macam tu. Tak ada dendam dengki dalam Islam. Yang ini kita kena semai benihkannya, supaya kita hidup suasana hormat, menghormati, sayang, menyayangi. Tuan-tuan, kita ni seumpama, kata Nabi, seumpama Nabi sebut ni, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Hadis Bukhari Muslim. Perumpamaan orang beriman, orang Muslim, Nabi kata seumpama sebatang tubuh yang satu. Kita dianggap macam tubuh yang satu. Tubuh yang satu, gigi sakit, lena tidak. Kepala sakit, fizikal pun tumpang sakit. Mata sakit, yang lain pun menggelabah sama. Cuba tengok kita masing-masing. Ada masa kita gigi sakit, sakit gigi, lena tidur, mata tumpang sakit juga. Tak boleh pejam mata. Patut gigi sakit, tapi mata tidur. Betul tak? Patut macam tu lah yang sakit gigi. Mata tak saja, tak mata, lena 3 jam, 4 jam. Mata asyik berkelip saja. Tanpa mata pun tak tutup juga. Contoh yang buat macam tu. Rupa-rupanya, satu badan sakit, yang lain pun tumpang sakit. Nabi beri menarik. Nabi kata macam tu. Umpama orang mukmin macam sebatang tubuh. Satu anggota sakit, lain tumpang sakit. Maknanya, Nabi nak ingat kita, dalam bermasyarakat, berkeluarga, bermasyarakat, kawan kita ada sedikit musibah, kita pun tumpang merasa musibahnya. Kalau sudah bantu, bantulah kalau mampu. Nak boleh saya nasihatlah. Dia gembira, tumpang gembira atas berita gembiraan. Ini agama. Tapi kalau ada semangat kita sebalik itu, orang seronok, gembira, kita kecewa. Orang kecewa, susah, kita gembira dengan keadaan dia. Tandanya ada something dalam kita. Kita cuba hindarkan. Saya sebut ini bukan apa. Orang belajar ilmu, belajar agama, duduk mengaji duha hari-hari. Tulis bermacam-macam ilmu dah, mengaji tasawuf, hadis macam-macam. Tiba-tiba dengan kawan sebelah tak boleh pergi mari. Dengan kawan sebelah maki-memaki, dengan jiran pada rumah masih tak cakap. Apa nilai mengaji ilmu hari-hari ini?
Di mana ilmunya? Artinya something wrong berlaku dalam kita, yang kita kena semai benihkan balik. Maka kecintaan, sayang kasih dalam agama ni cukup berikan kita kekuatan. Maka dalam agama, Allah larang Nabi kita daripada dengki, dendam, benci, kata mengata. Ini adalah nikmat beragama. Maka ini yang saya fikir satu benda besar sebagai peringatan bersama, sebab kita tidak nak memusnahkan amal kita kerana kita sendiri. Bukan orang lain. Amal kita hancur kerana kita. Sikap kita, watak kita yang tak elok memusnahkan amal kita. Apa makna? Kita cari ilmu, tapi ilmu kita tak membantu kita. Tak boleh macam tu. Maka saya sebut di yang ketiga ini, jangan ada di sana hal-hal yang buruk keadaannya. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La tahasadu, wa la taqata'u, wa la tadabaru, wa la tanajashu. Kunu ibadallah ikhwana. Jangan kamu dendam dengki, kata mengata, domba sama ke, jangan, kata Nabi. Jangan ada begitu. Paling memaling, jangan ada. Kunu ibadallah ikhwana. Ialah kamu hamba Allah yang bersaudara mara kerana Allah SWT. Ambil kesempatan tuan-puan, kita nak cipta sebuah kehidupan penuh dengan penghayatan ilmu dan agama. Kita belajar agama untuk apa? Untuk merapati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar agama dan ilmu untuk apa? Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kurang, tambahkanlah dengan kebaikan. Mana elok, tambah lagi dengan kebaikan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kita kelemahan, tapi Allah beri kita kekuatan. Allah tidak jadikan kita kesempitan, Allah beri kita keluasan. Itu harapan kita. Maka saya pada pagi ini, dalam kira-kira saya cakap ini, muhasabah diri lah ni. Cik Mansur nak letak apa tajuk, letaklah. Ya, dia boleh dia letak tajuk tu. Buangkan tajuk hari ini yang asalnya patut tabu Quran ataupun penadab Quran, tajuk baru muhasabah lah. Muhasabah hujung tahun untuk kebaikan bersama. Yang bercakap bukanlah orang paling sempurna, banyak kekurangan, tapi yang bercakap mengambil iktibar di atas bercakapkan. Moga-moga semua kita dapat kebaikan bersama. Yakinlah puan-puan, dalam hidup ini ada 3 benda yang kita kena percaya yakin. Yang pertama, Allah tidak pernah akan melemahkan kita dengan apa saja, kerana Allah itu maha sentiasa nak hamba-Nya berjaya beruntung. Yang kedua, kita memang ada kemampuan sebab Allah itu maha kaya. Kita kemampuan, baik ilmu ke amal. Yang ketiga, Allah tak akan tutup pintu keberkatan sebab Allah itu maha pemberi keberkatan. Kalau kita faham semua itu, insya-Allah tidak orang gagal. Yang ada ialah hamba Allah yang berjaya. Amin. Alamin. Mudah-mudahan untuk hari ini selesai tugas saya, sementara percuti sementara, kita sambung balik nanti pada bulan Januari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada puan-puan yang dengar ceramah tadi, insaflah ambil semua itu. Kalau boleh ambil rekod yang ada, sebar kepada kawan-kawan kita daripada apa kita live pada pagi, baik media online ke ataupun online daripada media studio. Dan yang kedua, dalam tempoh bermusafir dalam 2 minggu, mungkin ada nak keluar negara bersama anak, isteri, suami, ada nak melancong sekalipun tak apa, tak masalah. Melancong pun tak ada masalah. Melancong tempat yang baik lah. Mudah-mudahan semua musafir kita yang dekat ke jauh dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan Allah berkati, dan pelancongan kita penuh kerahmatan. Ada nak ziarah mak bapa, bawa anak-anak, nak ziarah luar negara, tengok solat, semua itu kita harap perjalanan yang penuh dengan kebaikan. Pergi dan kembali, jangan tak kembali. Ya, pergi tak kembali lagu Rayhan, lagu Rabbani kan, itu pergi tak kembali cerita lah tu. Pergi dan kembali dengan sejahtera selamat. Amin. Rabbana, saya doakan, saya tak ke mana-mana, saya dalam tempoh 2 minggu ni di Kuala Lumpur lah, tapi yang saya pun ada ceramah sana sini, doakanlah insya-Allah. Selamat melancong, selamat berhibur, selamat bersama keluarga, kesini dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 2 benda saya nak sebut di penghujung ini, jangan lupa 2 benda. Pertama, nak ke mana-mana melencong tadi luar negara seumpamanya, yang pertama, jangan abaikan kewajipan minta pada Allah keselamatan. Mulakan perjalanan kita dengan doa dan solat musafir.
Sebab dalam hadis Nabi sebut kepada kita 3 doa yang Allah takkan tolak, salah satu doa orang musafir. Bermula kita berjalan dengan doa minta selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita bermusafir jangan abai kewajipan beragama. Contoh tadilah kita sebut 7 tadi, antara apa dia? Sembahyang pada awal waktu di mana berada kita. Jangan kerana kita melencong terus daripada solat, jangan. Didik anak kita, bang, kita dalam musafir, kita boleh sembahyang jamak takdim takhir. Jaga. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Kalaupun tak masuk tajuk yang sepatutnya, tapi saya rasa dah masuk tajuk yang sewajarnya dalam tema saya yang berbaki. Wallahu a'lam sekadarnya. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, astaghfiruhu wa ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbi yassir wa la tu'assir, innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.